أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min 'indillah. Fa at-tahiyyah hiya salam, fassalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan lagi dalam sesi kuliah maghrib kita, dan mudah-mudahan insya-Allah dengan kelapangan dan juga masa yang terluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita dapat sikit sebanyak untuk menggunakannya ataupun memanfaatkannya untuk mencari dan juga memburu redha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-36. Firman Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang penting yang diajarkan oleh agama kita iaitulah memuliakan jiran. Dan dalam hubungan hidup berjiran ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat tadi satu perkara yang penting untuk kita memberi perhatian dalam menjalani kehidupan kita, terutama sekali apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kita supaya bersolidariti dengan insan-insan yang lain yang turut hidup bersama dengan kita di atas muka bumi ini. Dan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita supaya kita menyembahnya dan juga tidak menyekutukannya. Dan di dalam ayat ini, seperti mana maksud ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kamu beribadah, yakni memperhambakan diri kepada Allah, dan janganlah kamu menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan juga kaum kerabat, serta anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan juga jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh, dan juga sahabat-sahabat dan orang yang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri mereka. Dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, dalam ayat ini Allah mewajibkan kita untuk menyembah dia sahaja, memperhambakan diri kepada dia sahaja, melakukan ibadah semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala, dan disusuli dengan perintah supaya tidak sama sekali kita menyekutukan Allah Azza wa Jalla.
Dan lanjutan daripada perintah supaya beribadah dan tidak menyekutukan Allah ini disusuli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik, melakukan kebaikan, ya, kepada golongan-golongan yang disebutkan tadi, iaitu ibu bapa kita, keluarga, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ya, jiran yang dekat, ya, kemudian sahabat handai, ya, serta orang musafir yang memerlukan bantuan. Dan ini kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah yang pertamanya memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang kalau boleh kita sebut sebagai ibadah yang vertikal, iaitu beribadah hanya kepada Dia dan tidak menyekutukannya. Apa kita sebut sebagai membina satu hubungan antara diri kita sebagai seorang hamba dengan Allah, hablum minallah. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk juga membina satu hubungan dengan mereka-mereka yang turut sama dengan kita berada di atas muka bumi Allah ini. Iaitulah kita membina satu hubungan yang disebut sebagai hablum minan nas, di mana kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, ya, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan di dalam ayat tadi. Maka di dalam ayat tadi, salah satu golongan yang perlu kita bagi perhatian, berbuat baik kepada mereka, melaksanakan hak-hak mereka, ialah jiran kita. Yang mana kalau kita lihat, ini merupakan salah satu daripada perkara yang ditekankan oleh Allah dalam ayat ini. Dan juga di sana nanti akan kita lihat bagaimana Nabi SAW, ya, mencontohkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan, ya, kepada jiran kita. Ya. Dan kalau kita lihat hak dan juga kedudukan, ya, jiran bagi kita sebagai seorang Muslim ini satu perkara yang sangat besar, yang sangat mulia. Ya. Sehingga kan kita lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahawa sikap seseorang kepada jiran dia itu, ya, menjadi salah satu daripada petunjuk kepada keimanan seseorang. Dan ini disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis baginda yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Apa maksudnya? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan jirannya. Ya. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, ya, dari segi susun aturnya sama seperti mana yang Allah sebut. Diawali dengan perintah supaya beriman kepada Allah, ataupun Nabi menyentuh tentang keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat, ya, dan nak membuktikan keimanan kepada Allah dan hari akhirat itu, antara lain yang disebutkan oleh Nabi SAW ialah dia ataupun seseorang itu memuliakan, ya, jiran dia. Jadi di sinilah kita melihat, ya, bagaimana kedudukan jiran bagi seseorang Muslim itu, sampai Nabi SAW, ya, menunjukkan, ya, sikap seseorang kepada jiran dia itu, ya, menjadi indikasi ataupun petunjuk, ya, kepada keimanan dia, sejauh mana dia beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Ya, kerana satunya, kalau orang yang beriman, maknanya dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada beriman kepada Allah, dia akan juga memuliakan tetamu dia. Ya. Dan di hari akhirat nanti, kenapa dikaitkan dengan kemuliaan tetamu ini? Ya, kerana nanti, ya, akan dipersoalkan, ya, tentang bagaimana sikap kita dengan jiran kita di akhirat pula. Ya, adakah kita berbaik dengan dia,
ya, ataupun kita bermusuhan dengan dia dan sebagainya, dan itu menjadi perkara-perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Ya. Bahkan betapa penting, ya, dan tingginya kedudukan jiran ini bagi seorang Muslim, ya, sehingga ditekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, Jibril senantiasa menasihati aku tentang jiran. Ya, sehingga kan aku menyangka bahawa jiran itu tadi akan mendapat sebahagian daripada harta warisan. Ya. Jadi sampai begitu sekali. Ya. Maknanya kalaulah, ya, kita dengan ibu bapa kita, dengan ahli keluarga kita, ya, kita berbuat baik, ya, adik kerana kita adalah waris mereka, berhak menerima pusaka daripada mereka, ya, maka seolah-olahnya, begitu juga kita kena berbuat baik kepada jiran kita. Seolah-olah kita ni adalah sebahagian daripada mereka. Seolah kita ni adalah sebagai seorang anak kepada ayah, seorang anak kepada ibu, seorang anak ataupun ahli keluarga kepada ahli keluarga yang lain. Ya. Jadi di sinilah kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan tentang peri pentingnya untuk kita menjaga adab kita, berbuat baik kepada jiran tetangga kita, ya, yang sudah menjadi sebahagian daripada inti ajaran agama kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut sebagai jiran ni, ya, siapa jiran kita? Ya, macam mana kita nak tahu mereka itu adalah jiran kita? Ya. Jadi oleh kerana benda ni ditekankan di dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita sebutkan tadi, dan juga kita telah melihat bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk betapa penting, besarnya kedudukan jiran ni kepada kita sebagai seorang Muslim. Ya, maka demikian elok kita mengetahui siapa jiran kita. Ya. Jadi jiran kita ni, para ulama berbeza pandangan. Ya. Yang kata jiran ni, ya, siapa jiran kita ni, para ulama berbeza pandangan. Ada khilaf, dan juga ada pelbagai pendapat, ya, berkenaan dengan jiran ini, siapa mereka. Secara umumnya, sebahagian pandangan menyebutkan bahawa jiran ni adalah orang yang datang solat bersubuh bersama kamu. Itu sebahagian daripada pandangan. Maknanya orang yang datang solat subuh bersama-sama dengan kita di masjid, ya. Jadi mereka boleh datang ke masjid yang sama, kita pun solat di masjid yang sama, ya. Maka mereka itu adalah jiran kita. Baik. Kemudian ada pandangan lain yang mengatakan bahawasanya jiran kita ni adalah mereka yang tinggal, yang mana rumah mereka itu berada pada kedudukan 40 buah rumah daripada setiap sisi rumah kita. Maknanya 40 buah rumah di depan rumah kita, 40 buah rumah di belakang rumah kita, 40 buah rumah di kiri rumah kita, dan juga di kanan rumah kita. Ya, jadi sekeliling rumah kita tu 40 buah rumah, ya, dengan jarak daripada semua sisi rumah kita itu, ya, itu disebut sebagai jiran kita. Dan sebenarnya ada satu hadis yang menerangkan tentang kedudukan rumah ataupun orang yang boleh kita panggil ataupun kita katakan sebagai jiran ini, ya. Baik. Kemudian ada yang kata bukan 40, ya, 10. 10 rumah, okey, daripada setiap sisi rumah kita, depan, belakang, kiri, kanan, ya. Maka yang tinggal, ya, di sekeliling kita tu, ya, yang berjumlah rumah dia sampai kepada rumah yang ke-10 tu, itu dianggap sebagai jiran, ya. Jadi ini antara pendapat disebutkan oleh para ulama, ya. Cumanya, ya, kalau kita lihat kepada pandangan-pandangan ini, sudah tentulah, ya, sebahagian daripada riwayat yang menyebutkan tentang jumlah
tentang siapa mereka tadi ini, ya. Sebahagian daripada ahli hadis mengatakan riwayat-riwayat tersebut, ya, tidak sahih ataupun riwayat-riwayatnya lemah, ya. Maka yang demikian itu balik kepada apa namanya makna jiran itu, dia balik kepada makna dari segi uruf sahaja, ya. Jadi apa namanya nak tahu jiran itu siapa, dia balik kepada uruf masyarakat kita, ya. Barangkali ada setengah masyarakat dia menganggap jiran tu yang depan rumah dia, kemudian apa namanya hujung sikit, kiri dan kanan, belakang pun macam tu, kiri dan kanan pun macam tu, itu je, ya, jiran dia, ya. Ataupun tengok kepada lokaliti kita lah. Kalau kita duduk di taman misalnya, mungkin lorong kita tu mungkin tu jiran kita, ataupun di belakang rumah kita tu jiran kita, ya. Kalau kita duduk di kampung-kampung misalnya, ya, mungkin rumah yang berdekatan dengan rumah kita, ya, yang apa namanya biasa kita berjumpa dengan mereka, ya, barangkali itu adalah jiran kita, ya. Jadi bila balik kepada uruf ni, kena lihat kepada apa namanya pemahaman dan juga keadaan setempat lah, ya, untuk kita tengok, ya, siapa jiran kita ni, ya. Sebab kalau kata nak kira 40 buah rumah, ya, barangkali kalau selang di antara satu rumah dengan satu rumah tu jauh, 40 buah rumah ni, ya, jauh juga. Jadi yang demikian itu kita baliklah kepada huruf setempat, ya, bagaimana pengertian ataupun istilah jiran itu digunakan, ya. Selain daripada memberikan apa namanya kefahaman, ya, tentang apa namanya jiran ini, ya, para ulama juga, ya, menyebutkan tentang kategori-kategori jiran, ya. Jiran yang ada di sekeliling rumah kita ni, tempat tinggal kita ni, ya, siapa ni mereka ni. Jadi disebutkan, ya, bahawasanya jiran ni ada yang berpandangan bahawa jiran ni ada dua kelompok, dua kategori, ya, iaitu jiran yang dekat, ya, dan juga jiran yang jauh, ya. Disebabkan mungkin dikatakan jiran yang jauh itu dengan sebab rumah yang diambil kira 40 buah rumah tadilah, ya. Kemudian ada juga yang kata jiran ni terbahagi kepada 3 kategori, ya. Kategori yang pertama, jiran kita yang Muslim, yang seagama dengan kita, ya. Yang keduanya, jiran yang Muslim, tetapi pada masa yang sama mereka juga adalah kaum kerabat kita, adik-beradik kita, ya. Kemudian yang ketiganya, ya, iaitulah jiran yang bukan beragama Islam, ya. Baik, tak kisahlah, ya, sama ada jiran kita tu Muslim, jiran kita tu Muslim adik-beradik kita, ya, jiran tu orang bukan Islam, ya, kategori mana sekalipun jiran itu, ya, Islam telah menetapkan mereka ada hak, dan kita perlu jaga dan perlu mempraktikkan, ya, adab-adab yang telah pun dianjurkan kepada kita, ya, sebagai seorang Muslim, dengan orang-orang yang tinggal di sekeliling kita. Baik, cuba kita lihat, ya, apakah antara adab-adab yang telah pun diajarkan oleh agama kita kepada kita untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita, dalam kejiranan kita, dalam kita hidup apa namanya dalam keadaan apa orang kata rukun tetangga ni, ya. Maka apa adab-adab yang perlu kita apa namanya praktikkan, ya. Jadi antara lain, ya, antara lain iaitulah kita mencintai jiran kita, ya. Bukan saja menyayangi, mencintai jiran kita, ya, sebagai apa namanya seorang Muslim, tapi oleh kerana sebab dia duduk bersebelahan dengan kita, ya. Kita suka kepada jiran kita, suka kebaikan-kebaikan yang ada pada jiran kita, ya. Sebagaimana kita suka kebaikan untuk diri kita, kita juga suka kebaikan yang ada pada jiran kita, ya. Sebab setengah orang, ya, dia apa namanya tak boleh tengok jiran ni baik, ya. Dia tak boleh tengok kebaikan-kebaikan ni diperolehi oleh jiran, ya. Ada yang rasa macam-macam, ya. Tapi sebenarnya apa kebaikan yang ada pada jiran kita tu, kita turut sama
bergembira, ya, turut sama seronok, ya, turut sama kita kata rasa bahagia, ya. Dan di sini penting, ya, untuk kita menjauhi sikap cemburu kepada dia, sikap dengki kepada dia, ya. Dan apa namanya, sudah tentulah, ya, kita kata, ya, apa namanya, jiran kita ini, ya, yang baik, ini suatu yang harus kita syukuri, ya, harus kita apa namanya, berterima kasih, kerana kita beroleh jiran-jiran yang baik-baik ini, ya. Dan apa namanya, perintah, ya, untuk kita mencintai, menyayangi jiran kita ni telah pun disebut oleh Nabi SAW dalam hadis baginda yang berbunyi, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Ya. Jadi Nabi kata, demi zat yang jiwa aku ni berada dalam genggaman dia, Nabi kata tidak beriman, ya, tidaklah beriman seseorang itu sehingga dia mencintai ataupun menyayangi jiran dia. Dan baginda SAW, ya, bersabda lagi, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Ini kita kata satu perkara yang telah pun dianjurkan oleh Nabi SAW, ya, supaya kita menyayangi, ya, diri kita, apa namanya, jiran-jiran kita, seperti mana kita menyayangi diri kita, kita suka kebaikan-kebaikan yang ada pada jiran kita, seperti mana kita suka kebaikan untuk diri kita. Baik, itu satu. Kemudian Nabi SAW, ya, menyebutkan dalam hadis baginda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambihi." Nabi kata apa? Bukanlah seorang mukmin, ya, orang yang kenyang sementara jirannya kelaparan di sisinya, ya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW, ya, merujuk, ketika mana jiran kita dilanda musibah, ya, ketika mana jiran kita rasa sedih, jiran kita sulit untuk apa namanya, meneruskan kehidupan disebabkan tidak ada makanan, ya, tidak ada bantuan, ya, tidak ada sokongan sama ada material ataupun moral, ya, kepada dia, ya. Ada kalanya jiran kita menderita, ya, tak ada makanan, ya. Dan pada saat itu kita pula tak peduli kepada jiran kita, ya, tak menjenguk dia, ya, ataupun tidak memberi bantuan yang sewajarnya, ya, terutama sekali ketika mana mereka tak ada, ya, apa-apa yang untuk dimakan, ya, tak ada apa namanya, benda-benda yang boleh mereka manfaatkan, ya, untuk mendapatkan makanan, ya. Maka Nabi SAW, ya, dengan tegas dalam hadis ini Nabi kata, "Laisal mu'min", ya, bukanlah seorang yang beriman, ya, yang mana, ya, dia kenyang, ya, kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, boleh makan, boleh minum dan sebagainya, ya, namun kita membiarkan jiran kita dalam keadaan susah, ya, jiran kita dalam keadaan yang sulit, ya, jiran kita dalam keadaan yang lapar, ya. Kerana orang yang beriman, ya, sebab itu dikaitkan dengan beradab ataupun berbuat baik kepada jiran ni dengan keimanan, ya. Kerana orang yang beriman, ya, maka dia ada sifat belas kasihan, ya, dia rasa nak tolong, ya, dia rasa dia tahu bahawasanya, ya, apa yang dia ada tu Allah bagi, okay? Allah pun boleh tarik daripada dia rezeki dia, ya, dan apa juga pemberian Allah kepada dia, ya, dan Allah juga boleh menjadikan diri dia seperti mana apa yang berlaku kepada jiran dia. Maka atas kesedaran itulah, bagi orang yang beriman, ya, dia akan bantu, dia akan tolong, ya, dia akan apa namanya, cuba, ya, untuk membantu, ya, apa namanya, sekadar yang dia mampu, ya. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebut lagi, ya, dalam hadis baginda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Ya, ini pun satu hadis lagi Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
ya, maka janganlah dia menyakiti jirannya. Ya. Ini satu perkara yang perlu kita bagi perhatian, di mana kita perlu menghindari diri kita, ya, daripada bersikap yang mana dengan sikap kita itu menyebabkan jiran kita merasa disakiti, ya, sama ada dengan perbuatan kita atau perkataan kita, ya. Contohnya kita mencela, menghina, mencaci jiran kita, ya, ataupun mendedahkan aib jiran kita kepada umum, ya. Dan kita tak boleh nak memusuhi jiran kita, ya. Ada orang bermusuh dengan jiran, ya, sampaikan buang-buang sampah dekat kawasan rumah jiran dia, ya. Ataupun macam-macam lah, dia tak puas hati kepada jiran dia, dia pergi letak paku ke skru ke apa sehingga tayar kereta, tayar motor dia pancit, ya, macam-macam gangguan yang dia buat kepada jiran dia. Dan Nabi SAW telah memberikan amaran yang sangat keras di sini, ya, jangan menyakiti jiran, fala yu'zi jarahu, ya. Jadi kalau orang tu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, ya, maka dia tidak akan menyakiti jiran dia, ya. Jadi pada masa yang sama kita memahami bahawasanya, ya, di antara adab penting kita berjiran ini, jangan sama sekali kita menyebabkan jiran kita tu merasa tersinggung, ya, merasa kecil hati, merasa disakiti dengan sikap kita, perangai kita, perkataan kita, ya, perbuatan kita, ya, sehingga kita kata mencetuskan suasana tegang antara kita dan dia. Baik. Kemudian Nabi SAW juga, ya, dalam hadis yang masyhur, ya, menyebutkan tentang bagaimana kita perlu menunaikan hak-hak sesama muslim, ya, sesama muslim, yang mana hak-hak ini juga merupakan sebahagian daripada praktik kita beradab ataupun berbuat baik kepada jiran kita. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, raddus salami wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatu da'wati wa tashmitul 'atis. Ya, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, hak seseorang muslim ke atas seorang muslim itu ada 5. Ya, raddus salam pertamanya, ya, iaitulah kita menjawab salam, ya. Jiran kita bagi salam misalnya, kita jawab salam dia. Ayadatul marid, ya, menjenguk orang sakit, ya. Begitu juga dengan jiran kita, apabila dia sakit, kita tahu dia sakit, dia berada di hospital, ya, maka menjadi sunnah untuk kita melawat dia. Wattiba'ul janaiz, dan kita ke mana, ya, jiran kita, ahli keluarganya meninggal dan sebagainya, ya, maka kita mengiringi, ya, menghantar jenazah dia ke kubur. Wa ijabatu da'wah, ya, dan begitu juga kita memenuhi undangan dia, ya, dia jemput kita, ya, kenduri kenara, majlis, makan-makan dan sebagainya, ya, maka di antara adabnya ialah kita memenuhi undangan mereka, ya. Jadi lebih-lebih lagi kalau mereka itu jiran, ya, yang menjemput kita ataupun yang mengajak kita. Wa tashmitul 'atis, ya, dan mendoakan orang-orang yang bersin, ya. Jiran kita bersin, kita dengar, mungkin kita tengah basuh kereta ke, ya, tiba-tiba dia keluar rumah, dia bersin, ya, setengah orang dia marah, ya, dia kata dalam hati dia, ya, apa ni bersin, musim-musim Covid ni keluar rumah bersin, kan, ada orang marah, ya. Tapi sebenarnya adab, dia termasuk sekali sini adab apabila orang mendengar orang bersin, ya. Jadi kita kena doakan dia, ya, dia bersin, kemudian dia sebut alhamdulillah, dan kita sebut apa, yarhamkallah, ya. Dia pula nanti doa balik kepada kita, yahdikallah wa yuslih balakum, ya. Itu adab, bagaimana kita mendengar orang-orang di sekeliling kita, ya, yang bersin, ya, mendoakan kepada mereka. Baik. Kemudian Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, ada juga memberi petunjuk kepada kita tentang satu perkara dengan jiran kita ni, di mana Nabi SAW bersabda, khairul ashabi 'indallahi
khairuhum li sahibihi wa khairul jirani khairuhum li jarihi. Ya, Nabi SAW menyebutkan, ya, sebaik-baik kawan, sahabat ini adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Dan Nabi sebut lagi, dan sebaik-baik jiran adalah yang paling baik terhadap jirannya. Ya, jadi di sini Nabi SAW, ya, menekankan kepada kita bahawasanya, ya, satunya, ya, bagaimana penting dan perlunya untuk kita berbuat baik kepada jiran kita. Ya, jadi dalam hidup berjiran ni sudah tentulah kita kena bertoleransi, ya, bekerjasama dengan jiran kita selama bukan perkara-perkara yang maksiat lah. Ni kena tengoklah jiran kita tu Muslim ke non-Muslim ke. Ya, kalau non-Muslim melibatkan perkara-perkara yang melibatkan akidah dan sebagainya, itu kita tak boleh nak bertoleransi lah, tak boleh nak bersekongkol. Ya, tapi dalam perkara-perkara yang lain, ya, kita tak mengeluarkan, ya, kata-kata kesat kepada dia. Itu antara contoh benda-benda yang baik. Tak bercakap dengan nada yang tinggi, ya. Kadang-kadang kita duduk mungkin dalam suasana rumah kita yang orang kata kawasan flat ke, apartment ke, kondo ke apa dan sebagainya, ataupun rumah teres, ya, rumah taman ke dan sebagainya. Ya, ada orang yang kadang-kadang buka TV, buka radio dengan suara yang kuat, ya, tengah-tengah malam pula dan sebagainya, ya, sehingga mengganggu, ya, jiran-jiran. Ya, mungkin ada di antara jiran yang sakit, ya, ada jiran-jiran kita yang ahli keluarganya sudah berumur, orang tua, ya, ataupun ada jiran-jiran kita yang baru dapat anak, ada anak kecil dan sebagainya. Ya, kita pula buka TV, buka radio, ya, main muzik, ya, buka suara kuat-kuat dan sebagainya, ya, dahlah kita kata dengar muzik yang tak apa-apa ni pun dah haram dah. Ya, buka pula dengan suara yang kuat, ya, dua kali haram. Ya, yang keduanya itu mengganggu jiran kita, yang menyebabkan kita mendapat dosa yang berlipat kali ganda. Ya, sedangkan semua perbuatan-perbuatan itu dilarang ataupun tak sepatutnya, ya, untuk kita lakukan. Mungkin ada orang kata, rumah aku sukalah nak buat apa pun. Ya, ini orang yang tak faham, ya, adab berjiran. Ya. Ini orang yang jenis tak bermasyarakat, jenis tak bersosial, ya, tak memikirkan orang lain. Ya. Baik. Kemudian Nabi SAW, ya, juga mengajar kita satu adab, okay, dengan jiran kita. Dalam hadis baginda SAW, apa Nabi sebut? La yamna' ahadukum jarahu an yaghriza hashabatan fi jidarihi. Dalam hadis ini Nabi kata, janganlah seorang di antara kalian melarang jiran dia untuk meletakkan kayu, ya, di dinding rumah dia. Apa maksudnya di sini? Ya. Nak ceritanya dalam hadis ini, ya, Nabi SAW, ya, nak bagi tahu kepada kita supaya kita ni jangan berkira dengan jiran kita. Ya, dia mungkin nak kena renovate rumah sikit lah. Ya, dia mungkin nak kena baiki sikit rumah dia. Ya, pertama dianjurkan untuk kita bantu, kan? Bukannya kita tegah dia, kan, bukan kita marah dia, ya. Mungkin juga ada setengah orang tak puas hati, ya, dengan apa yang dilakukan oleh jiran, ya. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW, ya, bila jiran kita tu, ya, mungkinlah Allah bagi rezeki kat dia lebih, ya, dia nak renovate rumah dia, mungkin pagar dia. Sekarang ni pagar kita dengan pagar pemisah antara rumah kita dengan rumah dia, ya, mungkin pagar besi, okey, dawai. Mungkin jiran kita tu ada duit lebih sikit, tak apa, saya nak buat pagar tembok, pagar simen misalnya, ya. Jadi dia nak renovate sikit, dia punya tembok rumah dia ke apa dan sebagainya, ya. Maka yang demikian itu, ya, apa yang boleh kita buat ialah kita bantu dia,
ya, selama kita kata tidak menjejaskan, ya, rumah kita, tak menjejaskan struktur laman kita ke apa dan sebagainya, ya, kita bantu, kita tolong, ya, bukan melarang ataupun menegah, ya, ataupun menunjukkan kita tak puas hati dengan apa yang dia nak buat, ya. Jadi itu satu, ya. Kemudian kalau lihat daripada hadis ini juga, ya, kita duduk berjiran ni, ya, kadang-kadang jiran kita ni beli apa-apa, bilah barang-barang mungkin dia nak apa namanya letak, ya, mungkin tiang ke, mungkin kayu ke, ya, dalam hadis ni lah, kalau ikut dalam hadis ini, ya, kemudian dia nak sandarkan kepada tembok, kemudian nak sandarkan kepada pagar dia dan sebagainya, ya. Jadi apa namanya, selama perbuatan dia tadi tu, ya, mungkin sekejap saja, saudara nak siap renovation rumah dia, ya, dia sandar sekejap dekat apa namanya tembok pagar antara rumah kita dengan rumah dia, ya, maka Nabi SAW dalam apa namanya hadis ini jelas, ya, menunjukkan, ya, bagilah izin pada dia, ya, bagilah apa namanya ruang kepada dia nak letak benda tu sekejap, ya, untuk memudahkan kerja-kerja renovasi rumah dia dan sebagainya. Selama apa yang dia buat itu tidak memudaratkan kita. Ini kaedah umum, la darar wala dirar, ya, selama tidak mendatangkan kemudaratan, ya. Tapi kalau dia letak kayu, letak besi, letak simen sampai nak roboh kita punya pagar tiang dan sebagainya, tembok dan sebagainya, ya, tuang pasir depan rumah kita betul-betul dan sebagainya, maka itu apa namanya kita perlu larang lah, kita perlu tegah, ya. Itu pun dengan cara yang berhikmah. Baik. Kemudian juga Nabi SAW, ya, mengajar kita dalam hidup berjiran ni, ya, dalam satu hadis yang mana Nabi SAW pernah menasihatkan seorang sahabat, ya, sahabat Abu Zar, menasihatkan seorang sahabat Abu Zar radhiyallahu anhu. Apa Nabi kata? "Idza tabahta maraqan fa akthir ma'ahu, thumma anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'rufin." Ya. Apa maksudnya? Nabi kata jika suatu hari kamu masak sup, makanan berkuah, ya, apa-apa makanan berkuah, ya, maka Nabi kata fa'akthir ma'ahu, perbanyakkan kuah dia. Kemudian perhatikanlah jiran kamu dan berikanlah mereka sebahagiannya dengan cara yang pantas. Jadi umumnya hadis ni Nabi SAW menganjurkan kita untuk memberikan sesuatu kepada jiran kita sebagai hadiah, sebagai sedekah, ya. Mungkin benda tu simple je, kecil je, ya, kita masak lebih sikit, ya, kita bagi dekat dia, ya. Bukan kita masak, makan dah lebih baru bagi, ya, tak kena. Sebab Nabi dalam hadis ni sebut, ya, bila kamu masak, lebihkan kuah dia dan tengok jiran kamu, ya, dan bagi mereka cepat-cepat apa yang kamu masak, ya, bagi mereka. Bukannya bila masak, makan dah lebih, tak habis, kan, baru bagi dekat jiran. Itu tak kena, ya, tak kena. Nabi suruh bagi bila dah masak, lebihkan kuah, ya, jadi kuah yang lebih tadi tu bagi, supaya dia pun dapat yang elok, ya, dia dapat yang baik juga, bukan lebihan daripada makan kita. Dan kita pun, ya, bagi benda yang elok, benda yang baik ni, kita beroleh pahala yang besar, dapat kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapat kebaikan, ya, apa namanya, Allah kata lan tanalul birra hatta sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Ya, kita suka makanan masak panas-panas, fresh dan sebagainya, yang tu yang kita bagi dekat jiran kita, ya. Jadi secara tidak langsung, ya, ini akan menumbuhkan rasa mahabbah, ya, ukhuwah, ya, yang lebih dalam lagi antara kita dengan jiran kita, ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang berkata sekalian, ya, demikianlah sikit sebanyak, ya, banyak nak sebut, ya, tapi dengan masa yang terhad ini, ya, itu antara perkara yang telah pun disebut oleh Nabi SAW, ya, dalam memberikan panduan, ya, kepada kita bagaimana kita apa namanya hidup dengan
jiran-jiran kita, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan jiran-jiran kita, ya, bagaimana kita bersikap, dengan sikap yang baik, kepada jiran-jiran kita, ya. Pada masa yang sama, satu benda yang kita nak ingat, ya, Nabi SAW juga memberi amaran, ya. Di samping Nabi memberitahu ini buat ni, buat ni, buat ni kepada jiran kita, kita kena tengok juga satu amaran daripada Nabi SAW, ya, yang apa namanya, menyebabkan kita barangkali di akhirat besok, ya, sengsara lah, mendapat azab dan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya kerana dengan sikap kita, ya, kepada jiran kita. Apa Nabi kata? Nabi SAW, ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, ya, ada seorang perempuan, ya, ada seorang perempuan, dia ni rajin solat malam, rajin puasa pada siang hari dan juga suka bersedekah, ya. Cuma masalah dia ni, dia suka menyakiti jiran dia, ya. Maknanya menyakiti jiran dia ni dengan lidah dia, ya. Lalu Nabi SAW respon kepada sahabat ni tadi. Nabi kata, la khaira fiha hiya min ahli an-nar. Qala wa fulanatun tusalli al-maktubah wa tusaddiqu bi athwari min al-aqti wa la yu'zi ahada. Faqala hiya min ahli jannah. Ya, tidak ada kebaikan padanya. Dia termasuk termasuk sebagai penghuni neraka. Lalu sahabat itu bertanya lagi, ya, fulanah, wanita yang rajin solat fardu, kemudian suka bersedekah, ya, dan bersedekah itu dia suka sedekah dengan apa namanya, sepotong keju, ya, dan tidak pernah menyakiti seseorang pun, ya. Lalu baginda SAW menjawab, dia termasuk, di kalangan penduduk-penduduk syurga, ya. Ini satu perkara yang kita nak kena perlu bagi perhatian, ya, agar kita tidak termasuk, dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab sikap kita kepada jiran kita, ya, yang mana mereka merasa disakiti, ya, dengan perbuatan kita, dengan lidah kita, ya, dengan perangai kita, ya, yang mana perkara tersebut sangat dilarang dan ditegah oleh Allah dan juga Rasulnya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, qadar itu dulu untuk malam ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan, ya. Hingga bertemu pada waktu yang lain insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.